Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. Saya kasihi Tuan Imam, saya kasihi Tuan Nazir dan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesihatan, masih lagi tersenarai di kalangan hambanya yang terpilih untuk menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Majlis yang dicintai, dirindui, ditunggu oleh pencinta-pencinta syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kehadiran kita dalam masjid ini dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mendapat doa daripada para malaikat dengan 3 perkara, iaitu Allah, mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah merahmati kita, dan Allah mengampuni kita. 3 perkara itu masa kita hidup mungkin kita tak rasa dia begitu besar artinya, tapi bila kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan rasa betapa besarnya makna keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya makna rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besarnya makna keberkatan yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita teruskan dengan pengajian kitab kita daripada Tafsir Ibnu Katsir ni berkaitan dengan neraka Tajuk kita pada hari ini ialah ada orang yang diseret di atas muka mereka menuju ke neraka. Ada orang tu diseret menuju ke neraka. Diseret bukan batang tubuhnya, tetapi di atas mukanya. Diseret dengan muka-mukanya sekali. Seperti ular yang menjala tu, tarik begitu. Ini merujuk kepada surah Al-Isra ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ مُهْتَدٍ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, yakni diseret ke atas muka mereka dari keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Tiap-tiap kali nyalaan api Jahannam itu padam, kami tambah lagi dengan mereka nyalaannya. Guru tuan-tuan jatuh peringatan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Allah beritahu pada kita siapa yang Allah Taala tunjuki dia, mana Allah pilih, dia akan mendapat petunjuk.
Jadi petunjuk tu atau hidayah itu besar maknanya. Jadi tuan-tuan datang dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ke rumah Allah ini adalah satu hadiah yang sangat besar maknanya. Ya? Sangat besar maknanya dan harus disyukuri. Tuan-tuan boleh datang ada berkenderaan ataupun berjalan kaki, ya. Semua itu besar maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat faedah yang sangat besar, ya. Tapi sebaliknya, jika Allah menyesatkan seseorang hamba-Nya, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian tu apa jadi? Orang-orang yang tidak mendapat petunjuk ini pada hari kiamat, mereka itu diseret atas muka mereka. Diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Bayangkan tuan-tuan, ya, kita hidup di dunia ini, kita mungkin sesetengah daripada kita orang-orang yang ternama, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, tetapi dalam masa yang sama kita menolak petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik. Nanti kita dikumpulkan, dihimpunkan di dalam syurga, dalam neraka Allah pada hari kiamat, buta, bisu, pekak. Jadi bisu, buta, pekak ni tuan-tuan, ialah ayat-ayat yang gedukan bila seseorang itu marah pada seseorang. Contoh, kalau kita marah pada orang kan, dia langgar kita, naik motor ke, naik basikal ke, kalau dia jenis orang yang garang tu, dia kata, kau buta ke? Keras tuan-tuan bunyi tu. Kau buta ke? Tak nampak ke? Buta ke? Ya. Lepas tu bila kita bercakap dengan dia, kita berbincang dengan dia, kita berikan satu nasihat pada dia, dia tak jawab apa. Kau ni bisu ke? Keras tu. Dan lagi satu ialah pekak. Kau ni pekak ke? Taklah, bisu, buta dan pekak. Lengkaplah tuan-tuan. OKU tu. OKU yang kita faham ni ialah orang kurang upaya. Tapi ada satu OKU yang kita tak perasan. Apa dia? Orang kurang beragama. Dia tak faham agama. Bila diberikan nasihat, dia tak mau. Sedangkan Allah beritahu kepada kita, Rasul itu diutuskan untuk membawa petunjuk dan agama yang hak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya. Panjang ayat tu tuan-tuan, ya. Sambung lagi lah. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, Allah beritahu bahawa Rasul itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan untuk membawa petunjuk. Dia datang bukan saja datang. Nabi tak bawa harta. Ya, bila sebut harta ni saya teringat tuan-tuan pada satu kisah. Di mana satu hari, satu pagi, Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, dia pergi ke pasar di kota Madinah. Dia melihat, ya, sahabat-sahabat di kota Madinah itu sibuk di pasar, membeli barang-barang makanan dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah menegur. Kalau kita geng-geng lah, geng-geng tu ditegurnya. Kamu ni sibuk je kat pasar. Pergilah masjid sana. Khazanah Nabi sedang diagih-agihkan. Khazanah, dekat Malaysia kan ada satu entiti kerajaan, iaitu Khazanah, ya. Dia ada LRT, ada bas, ada syarikat-syarikat pelaburan kerajaan ni di bawah Khazanah, ya. Dua Kementerian Keuangan. Mana di harta, jaga harta negara, syarikat itulah di bawah entiti kerajaan tu. Jadi maknanya Abu Hurairah kata di masjid tu, Masjid Nabawi tu, sedang diagih-agihkan khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat ni sebut Rasulullah mengagihkan khazanahnya, lari tuan-tuan ya. Cepat dia tinggalkan pasar tu, habis urusan dia, teruslah pergi ke masjid. Sampai di masjid, tak ada apa pun. Kalau pahaman kita lah ya, tak ada orang bagi beras ke, tak ada bagi gula ke, tak ada bagi subsidi ke, tak ada apa-apalah. Yang ada ialah satu halaqah, satu kelompok orang baca Quran. Satu kelompok orang mentadabbur isi Quran. Satu kelompok lagi orang berzikir. Jadi dia, sahabat ni bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana dia khazanah Nabi yang sedang diagih-agihkan tu? Aku tak nampak pun. Kami tak nampak pun. Mana dia khazanah Nabi yang sedang diagih-agihkan? Maka Abu Hurairah beritahu, mereka yang sedang membaca ayat-ayat Allah, sedang berzikir, menyampaikan ilmu, sedang memberi tazkirah, itulah dia sebenarnya khazanah Rasulullah. Yang sangat besar artinya, tak ternilai tuan-tuan. Jadi dalam arti kata lain, tuan-tuan hadir dalam Masjid At-Taqwa ini, saya sedang membahagi-bahagikan khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil tuan-tuan. Memanglah tak nampak kan? Saya tak bagi duit. Saya tak begitu. Kalau bahasa kampung, siapalah saya? Kalau jadi YB pun belum dapat gaji lagi. Ya, belum agak sumpah lagi tuan-tuan ya. Tak dapat allowance lagi kan. Contohnya lah. Ya. Jadi jangan dilepaskan peluang. Ambil bukan curi ya. Grab. Kita ada Grab. Grab lah khazanah Rasulullah ni di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Orang Kedah kata kalau hampa tak mai, rugi no. Rugi. Khazanah Nabi yang sangat mahal, yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Kalau saya sekali bercakap, saya baca ayat Quran tu tadi, orang-orang yang tidak dapat petunjuk ini akan disesatkan. Tuan-tuan boleh bayar tuan-tuan? Tak boleh bayar tuan-tuan. Berapa harga tu? Lepas tu saya bercakap lagi daripada ayat Quran ni, maksudnya nanti kita ni na'udzubillah akan dikumpulkan di hari kiamat, diseret muka kita dalam keadaan bisu, pekak dan buta. Boleh bayar tak tuan? Tak boleh bayar. Tapi harganya ialah keimanan kita bertambah. Kita semakin takut kepada Allah, kuat ibadat kita kepada Allah, maka bayarannya sangat mahal, iaitu insya-Allah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak terbeli tuan-tuan. Cuma kita ni secara maknawinya kita boleh beli syurga dengan kesihatan kita. Kita beli syurga dengan kudrat kita. Tuan-tuan sakit kaki, sakit lutut, ada sahabat-sahabat yang duduk atas kerusi bersandar. Kita sedang membeli sekarang, mewakafkan badan tubuh kita ini untuk membeli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak dapat, tak beli tu rugilah. Ya. Baik, pada tadi saya baca ayat tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, iaitu Rasulullah itu diutuskan untuk membawa petunjuk dan wa dinil haqq, agama yang hak, yang benar. Tidak ada kebenaran atas kebenaran melainkan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kalau kita hantar berita, dia dapat berita dalam zaman teknologi ni, tak kira WhatsApp ke TikTok ke apa, kita akan tanya, betul ke? Sahih ke? Fitnah ke? Ini betul ke? Fitnah ke? Report polis lah, jadi tak betul. Tapi bila datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada pertikaian tuan-tuan. Ya? Allah dah cop mohor tu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya. Bila Allah turunkan ayatnya, jangan ragu-ragu. Kita guna iklan satu masa dulu, iklan apa tu ya? Barangan zaitun. Gunakan tanpa was-was. Sekarang kita ambil Quran tanpa was-was.
Jadi kita terima ayat ini, jangan ada rasa was-was. Iaitu saya bacakan maksudnya, barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesat, tuan-tuan. Sesat dalam terang. Sesat dalam gelap tak apa. Sesat dalam terang. Dan kami akan mengumpulkan orang-orang ini nanti, na'udzubillah, di akhirat dalam keadaan buta, bisu, pekak dan sebagainya. Malah dalam ayat yang lain Allah Ta'ala pun dah beritahu kepada kita. Yang selalu dibacakan tu dalam surah Taha. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, dia tak nak ambil petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling, maka baginya penghidupan yang sempit. Rumah besar sempit, pangkat besar sempit, rumah kecil lagi sempit, rezeki banyak sempit, rezeki kecil lagi tersepit. Bukan sempit lagi, tersepit. Dalam dunia dulu hidup dalam keadaan tersepit dan sempit, kesempitan, kerana kita menolak hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat lagi dahsyat daripada itu, dibangkitkan dalam keadaan buta. Masya-Allah. Nak minta tolong siapa, tuan-tuan? Kita ada anak pun tak kenal bapa. Kita ada kawan pun tak kenal kawan. Kita ada ibu pun tak kenal kita. Masing-masing sibuk memikirkan apakah nasib je nanti, belum tentu lagi. Ya. Baik, kita tengok apa syarah dalam kitab ini. Allah Ta'ala berfirman untuk menyatakan peraturannya pada makhluknya dan pelaksanaan hukum-hukumnya yang tidak ada yang sanggup untuk menolak ketetapannya. Maksudnya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dinil haq itu, jadi agama yang hak itu, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Janganlah kita menolaknya. Kalau kita tolak, maknanya kita tergolong dalam orang-orang yang sesat. Jadi barang siapa yang sesat, ya, maka tidak akan ada penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah hidayah pada Allah. Doa saya mulakan kuliah tadi, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 benda, tuan-tuan, kita minta pada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Kita minta hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, suara pelihara kita, muliakan kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Dan ghina, kekayaan hati, kekayaan iman, kekayaan akidah yang mantap dan jelas. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya buka juga dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Berikanlah kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Semoga kehadiran kita dalam Masjid Taqwa pada malam ini dengan kuliah maghrib ini, kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Lagi apa? Warizqan wasi'a, rezeki yang luas. Berkat kita dengar kuliah ni, rezeki kita luas, disihatkan badan, dicerahkan mata, telinga tu dengar peringatan, itu semua rezeki. Ya, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dan ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita dengar kuliah maghrib pada hari ini, ibadat kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala, ataupun wa amalan salihan maqbula. Ya, ibadat kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, kita minta. Sebab kita ni lemah tuan-tuan. Ya, sebab syaitan tu dia sentiasa menyocok aja. Dia cocoknya hati kita. Ada riak, sombong dan macam-macam lah. Supaya akhirnya ibadat kita itu tidak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi saya ulangi, saya mengajak diri saya sendiri. Bila ada seruan-seruan macam itu, bisikan-bisikan daripada syaitan, cepat-cepatlah kita hantar peluru berpandu, tembak syaitan tu dengan membaca kalimah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Di dalam pukang lari tuan-tuan syaitan, kita blok dia siap. Ya. Kita selalu baca dekat berita sekatan ekonomi, sekatan itu, sekatan ini. Ya. Tapi kita jarang berfikir macam nak menyekat syaitan yang kacau kita. Dengan banyak membaca la haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim. Baik, adapun firman-Nya, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka. Diseret atas muka mereka, dikumpulkan nanti di hari akhirat. Na'udzubillah tuan-tuan. Maka daripada Anas bin Malik diceritakan, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, hujan ke? Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana manusia digiring di atas muka mereka? Macam mana dia boleh berjalan tu dalam keadaan atas muka mereka? Di hujan lebat ni, kalau siapa ada hajat, bacalah inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apalah tentu ada hajat, sakit ke, apa-apa ke, orang tua kita ke, anak kita ke, apa sajalah hajat yang di hati yang terbuku tu, waktu hujan turun ni, banyakkanlah baca inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. InsyaAllah, wallahu a'lam. Bagaimana Anas bin Malik menceritakan, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana manusia itu boleh berjalan nanti di sana di atas muka mereka? Macam mana tuan-tuan? Maka baginda menjawab, Tuhan yang telah membuat mereka berjalan di atas kaki mereka tentulah berkuasa untuk menjadikan mereka berjalan di atas muka mereka. Muka. Kalau Tuhan boleh izinkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh berjalan dengan kaki, besok di sana pun Allah menghendaki begitu, bolehlah berjalan di atas muka-muka mereka. Soalan tuan-tuan, apa makhluk yang berjalan muka ke bumi tuan-tuan? Apa makhluk di atas muka bumi ni yang berjalan mukanya dekat bumi ni? Yang seingat saya spontan ni ialah ular. Ular dan binatang-binatang yang menjala tu lah. Ular berjalan tu, mukanya ke bawah, menjala dia, menyusup sana, menyusup sini dan sebagainya. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan ya, dulu kita duduk tegak, hebat, dengan kursi kita, dengan kursi itu macam-macam tafsiran lah. Sehat pun kursi, kuasa pun kursi, gagah perkasa pun kursi duduk dan sebagainya. Tapi nanti di sana kita jadi sehina-hina hamba Allah, berjalan tu merayap muka ke bawah. Masya Allah. Kenapa muka? Soalan juga tu. Kenapa tak jalan dengan terlentang kepala ke? Kenapa muka? Dia orang sombong tuan-tuan. Selalu kita tengok apa muka dia. Kita tengok tangan dia berkepal ke, tengok kaki dia ke, kita tengok muka dia. Sebab itu orang-orang yang sombong, orang yang kedekut, orang-orang yang bakhil, ya, nanti muka-muka yang Allah Ta'ala akan menstreka muka-muka mereka. Dan bahu-bahu ni, bila kita jumpa orang kan minta sedekah, kita pun muka macam ni, ini pun macam ni.
Disereka ini dulu. Itu pun perangai manusia. Jadi hati-hati tuan-tuan ya, bila kita beri respon pada seseorang dengan memek muka. Memek muka nanti itulah na'udzubillah akan disereka. Muka itulah nanti yang merayap di mahsyar di hari kiamat kelak. Kerana kesombongannya. Sedangkan di dunia dulu kita mulia tuan-tuan. Mulia. Tapi diseret. Ya Allah, subhanallah. Ya. Bila kita dengar peringatan-peringatan ini, seharusnya meningkatkan keimanan kita, rasa takut kita, rasa gerun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perlilah tu. Sakit. Zuq innaka antal azizul karim. Kau rasakanlah padan muka kau. Dulu kau di dunia aziz, hebat, kuasa, berpengaruh dan sebagainya. Lagi karim, mulia, orang hormat kau. Sebab itu bila turunkan ayat-ayat Quran, dia tak kisah je. Sebab dia rasa diri dia hebat dan rasa diri dia mulia. Yang Allah turunkan bagi dia, dia tak layan pun tuan-tuan. Ya, jadi kita berhati-hatilah dengan bisikan-bisikan nafsu syaitan kita. Ya, setakat mana tuan-tuan sombong kita. Bila kita mati, baju putih juga, kain putih juga digulung je dalam bahasa biasa kita lah. Digulung kita dengan kain putih juga tuan-tuan. Hebat macam mana pun naik van jenazah juga kita tuan-tuan ya. Jadi tak perlu sombong lah. Huzaifah bin Usaid menceritakan, suatu ketika Abu Zar berdiri dan berseru, "Wahai Bani Ghifar, katakanlah dan janganlah kamu bersumpah, kerana Rasul yang jujur lagi terpercaya telah menceritakan kepada aku bahawa kelak di hari kiamat orang yang akan dikumpulkan dalam 3 kelompok." Kau cakap, aku dah dengar tu Nabi cakap tu. Macam itulah lebih kurang. Ya, ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad ni. Nanti di hari akhirat, di hari kiamat, Allah Ta'ala akan kumpulkan kepada 3 kelompok. Agak kita pada satu tuan-tuan, cemas juga. Itu kata nanti di sana kita tak kenal orang, tak kenal saudara, tak kenal mak, tak kenal bapa, tak kenal siapa. Kita tak tahu di mana kita akan dikumpulkan. Itu belum tentu lagi nasib kita syurga ke neraka. Dikumpulkan di mana pun kita masih lagi cemas. Ya, di hari kiamat kelak orang-orang akan dikumpulkan dalam 3 kelompok. Satu kelompok menaiki kenderaan. Jalan kaki tuan-tuan. Menapak tu. Nak menghadap Allah Ta'ala tu. Menghadapi perbicaraan dan sebagainya. Berapa ribu tahun berjalan, kita pun tak tahu, Allahu a'lam, dengan panas mentari. Tapi kalau kita masuk dalam kelompok atau kluster yang pertama ini, kita berjalan dengan menaiki kenderaan. Kalau kita dulu duduk di dunia banyak ya, membuat sembelihan binatang korban, insya-Allah itulah jadi kenderaan tunggangan kita. Ya. Kita masuk dalam kumpulan satu kelompok, bukan saluran satu ya. Saluran satu baru ni 19 hari bulan tu. Pilihan raya. Ya, kita kata saluran satu lah. Saluran satu itu menaiki kenderaan, diberi makan dan pakaian. Masya Allah. Dimuliakan. Maka siapa yang boleh diberikan pakaian tuan-tuan? Siapa yang boleh diberikan pakaian? Rasulullah ditanya, punya adabnya Nabi tu, Nabi kata, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hormat Nabi Ibrahim. Sebenarnya yang mula-mula diberi pakaian ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi memuliakan Nabi Ibrahim, disebutlah Nabi Ibrahim. Sebenarnya Rasulullah lah yang mula-mula diberikan pakaian. Jadi orang yang pertama kelompoknya naiki kenderaan, diberi makan dan pakaian.
tetamu. Tuan-tuan kalau ada pengalaman pergi buat haji, ya, naik bas tu sampai satu sekatan tu, kumpulan muasasah tu akan naik atas bas tu, dia bagi air mineral, bagi roti, bagi buah. Jalan lagi berapa kilometer tu, berhenti lagi dekat satu stesen tu, naik lagi, bagi makanan dan sebagainya. Kita pun makan, kadang-kadang tak makan pun, ya, perut kenyang. Itu maknanya apa? Kita disambut sebagai tetamu Allah. Tetamu Allah untuk mengerjakan ibadat haji. Jadi orang-orang yang pertama ini yang menaiki kenderaan, diberi makan dan pakaian, itu ialah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas sekali. Jadi kita carilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tak kenal kita, jangan sedih. Tak ada siapa muka saya kan. Saya ni kan orang begini, takkan tak kenal. Apa motivasi kita, tuan-tuan? Kita motivasi kita ialah kisah seorang sahabat Nabi, iaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini, kata Nabi, seorang hamba Allah yang soleh, ya, orang biasa-biasa dia tapi soleh, berbakti, menyantuni ibu bapa dia. Dia ni tidak dikenali makhluk di bumi. Orang tak kenal dia. Tapi dikenali makhluk di langit. Orang tu mati, meninggal, makhluk bumi kenal dia. Penuh rumah dia, orang ziarah kematian dia. Alhamdulillah lah. Tapi makhluk di langit tak kenal. Tak kenal dia. Tak layan saja. Ya? Dia tolak Quran, dia tolak hadis, dia tolak itu, dia tolak ini, ibadatnya tak apalah, na'udzubillah lah, tuan-tuan. Dia tidak dikenali makhluk di langit. Tapi kalau dikenali makhluk di bumi, kita nampak zahirnya begitu. Ya? Tapi sebaiknya, ya, kalau diberi pilihan, makhluk di bumi kenal kita sikit-sikit sudahlah. Kalau banyak sangat kenal pun, sifat manusia ni dia cepat rasa syok sendiri. Ya? Baiklah kita dikenali makhluk di langit. Satu. Yang kedua, kelompok yang kedua ialah berjalan kaki. Itu pun dah okey lah tu. Tak, berjalan kaki. Tak, mukanya tak ada kena bumi. Berjalan kaki. Dan kelompok yang ketiga ialah ditarik para malaikat di atas muka-muka mereka dan diseret ke neraka. Ini ayat yang kita baca tadi tu. Satu kumpulan naik kenderaan, diberi makanan, diberi pakaian. Kumpulan yang kedua, dia berjalan kaki dan dapat berjalan dengan cepat. Laju je dia jalan. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga ni ditarik oleh malaikat di atas muka-muka mereka, dia diseret ke neraka. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Ya. Jadi janganlah kita tergolong dalam yang ketiga ni, na'udzubillah. Ya. Jadi janganlah kita lari daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulang balik. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, Rasulullah itu diutus untuk membawa petunjuk dan membawa agama yang hak, yang benar. Ya, maka ikutlah petunjuk daripada Allah dan kita beramallah dengan agama yang didatangkan kepada kita melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diajarkan kepada kita, pada orang guru-guru kita sebelum kita dan sebagainya, ya, sebaik-baiknya. Baik, firman-Nya, keadaan buta, tidak boleh melihat, bisu tidak boleh berkata-kata, dan pekak tidak boleh mendengar. Apa maksud dia, tuan-tuan? Ya, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ni dia kata apa? Keadaan ini akan berlangsung di suatu episod. Episod ni apa ya?
susah nak terjemahkan ya. Satu episod ya. Apa Prof? Episod. Macam itulah, satu situasi, satu keadaan, satu fenomena macam itulah satu episod ya. Jadi mereka ini mana tadi? Kerana ini akan berlangsung di satu episod, tidak ada episod-episod yang lain. Ataupun babak lah. Drama tu ada babak 1, babak 2. Kalau buku tu ada bab 1, bab 2, macam itulah. Ini ada episod. Tidak ada episod lain, satu je episod dia. Sebab apa? Sebab apa yang tu? Kenapa mereka bisu? Kenapa mereka pekak? Tak boleh mendengar? Sebab itu adalah sebagai balasan di atas sikap mereka dahulu di dunia yang pura-pura bisu. Pura-pura je. Pura-pura pekak. Dia dengar. Dia buat dia aja. Dan pura-pura buta daripada kebenaran. Isi neraka jahanam itu di kalangan jin dan manusia. Yang ada hati dia tidak mengerti dengan dia. Ada mata dia tak boleh melihat dengan dia. Ada telinga dia tak nak mendengar dengan dia. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Dan sampailah akhir ayat itu, ya. Tuhan tutup dengan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, malah lebih teruk daripada itu. Ya. Jadi orang-orang ini, kumpulan-kumpulan ini yang dulu di dunia pura-pura bisu, pura-pura pekak, bila diberi peringatan tak mau dengar, bila diberikan semua tak maulah. Bukan dia tak dengar, dibuat tak dengar je. Ya, maka mereka akan diberi balasan di tempat berkumpul mereka kelak dengan cara yang begitu. Apa cara dia? Mukanya berjalan di atas bumi, diheret, bisu, buta, pekak. 3 benda ya. Saya baca pelan-pelan tuan, satu-satu. Itu kaedah dakwah Nabi tu. Satu-satu, ulang-ulang banyak kali supaya kita faham. Ya, belum masuk dalam dada kita, dalam hati kita. Ya. Dulu di dunia kita tak peduli pun, kita buat-buat bisu, buat-buat pekak, buat-buat buta, tak nak melihat, mendengar kebesaran Allah, kebesaran Islam, kebesaran dan sebagainya. Kita tertarik dengan pujaan-pujaan dunia, ya. Dunia laju saja, tapi selamba tentang akhirat. Ya. Itu kata Sayyidina Ali, di akhir zaman manusia bercakap tentang dunia seperti anak panah yang keluar daripada busarnya. Bawa panah dia besar kan, cakap pasal dunia, zoom, laju. Tetapi mereka bercakap tentang akhirat sekadar di pangkal kerongkong sahaja. Macam mana ni budak-budak sekarang ni banyak zina dan sebagainya? Entah, fatah jawab. Pangkal kerongkong je. Tapi bila cakap pasal dunia, Masya Allah, laju dia. Seperti anak panah yang keluar daripada busarnya. Busar tempat panah tu, zoom. Ni ada dapat tu, laju je datang tuan. Tak datang pun kalau tak dapat dia rasa rugi. Saya rasa dah cerita lah dekat surau ni, dekat masjid ni. Satu ketika dulu bila pihak Kementerian Pendidikan lah khususnya, dia berikan pada ibu bapa ni, budak-budak sekolah ni, bantuan persekolahan RM100 ke RM100 tu lah. Jadi budak-budak ni dapat. Sekolah-sekolah tu adalah peruntukan dia. Jadi diberi tarikh supaya ibu bapa datang ke sekolah pada sekian hari bulan. Pukul sekian. Datang ke sekolah pukul 10 pagi. Jadi guru pengetua kata kena pukul 10 sebab duit tu tidak disimpan di sekolah, disimpan di bank. Jadi pengetua kena pergi bank, bila cashkan duit tu, barulah beri pada ibu bapa. Tapi ibu bapa datang pukul 7.30 dah sampai tuan-tuan.
Kata pukul 10, pukul 7.30 dah sampai dah. Jadi pengetua tu cakap dengan satu kawan-kawan kita lah, orang-orang India ni. Sekolah tu campur, ada Cina, ada Melayu. Apa pasal lah petang banyak cepat? Cikgu, dia kata, cikgu, tu uang punya pasal lah, orang mati pun bangun tau, dia kata. Itu uang punya pasal lah, orang mati pun bangun. Macam itulah tuan-tuan ya. Bila hal dunia tu laju seperti anak panah yang keluar daripada busarnya. Tapi kalau hal akhirat, slow, jom pergi kuliah. Kau lah pergi dulu. Kira salam kan untuk imam. Slow tuan-tuan ya. Macam itulah lebih kurangnya lah. Ya, mudah-mudahan kita tak ke situ lah ya. Mudah-mudahan kita tak ke situ, insya-Allah. Tempat kediaman mereka. Apakah maksud tempat kediaman mereka? Ya, dalam ayat yang saya baca itu, ya ini tempat kembali mereka. Sekarang kita duduk di dunia. Kediaman kita di dunia. Tapi kediaman kita di dunia ini sementara sahaja. Dan walaupun hebat, cantik macam mana rumah kita, belum tentu selamat. Banjir boleh berlaku bila-bila masa. Gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Ribut, angin tiup, boleh terbangkan bumbung dan sebagainya. Itu di dunia. Kenikmatan dia kadang-kadang dia boleh hilang sekelip mata. Tapi berbeza dengan akhirat. Akhirat itu kekal, abadan abada, kekal. Muda tak tua-tua. Sehat tak sakit-sakit. Masya Allah. Sedap makin sedap. Apa maksud sedap makin sedap tuan-tuan ya? Contohlah ya, kita makan buah apple. Contohlah ya. Sedaplah buah ni. Tapi makan lagi, sedaplah. Kena 3 kali tak makan dah, jemu kan. Rasa apple aja. Tak sedap lah. Tapi kalau di syurga, sedap, makan lagi kali, lagi sedap. Makan lagi sedap. Makan lagi sedap. Itu bezanya. Jadi berlumba-lumba lah, ya, berkejar-kejaran lah kita untuk mencari, mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maksud tempat kejadian itu ialah tempat kita kembali nanti. Apakah ke syurga atau ke neraka? Jadi kalau balik ni saya cadangkan sebelum tuan-tuan tidur, saya tidur sedap, katil setengah tu okey sikit lah, ada aircon ke, ada kipas ke. Besok kalau aku mati ni, jumpa Allah, macam mana ya? Surga ke neraka ya? Surga ke neraka ya? Surga ke neraka ya? Kalau itu ada, maknanya Allah kasih pada tuan-tuan. Dan kita kasih pada diri kita sendiri. Kena fikirkan kita bertemu Allah nanti untuk kehidupan yang satu lagi, kehidupan yang kekal abadi. Ya, maksud tempat kediaman mereka, kata Ibnu Katsir dalam kitab ini, ini tempat kembali mereka. Iaitu mana? Orang-orang yang jauh daripada petunjuk Allah itu, iaitu Jahannam. Masya Allah. Jahannam. Yang kita belajar dalam kuliah yang lepas tu, Jahannam macam kita masuk dalam peti. Bawah ada api, dipanaskan, menggelegak, atas ditutup. Nak ke mana lari tuan-tuan? Tak boleh lari ke mana-mana. Ya, itulah Jahannam. Dan tiap-tiap kali api Jahannam itu padam, nyala balik. Padam, nyala balik. Ya, tiap-tiap kali nyala api itu padam, dia menyala balik. Ibnu Abbas mengatakan, ya, ni sahabat besar Rasulullah ni, ya, Ibnu Abbas ni. Ya, dia kata menjadi padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalaannya. Dah padam, besar lagi. Besar lagi. Kita kalau dah padam, alhamdulillah, dah tak ada panas lah.
naik lagi. Kobarannya, ya, bakarannya dan baraannya makin lagi. Sebagaimana firman Allah, kerana itu rasakanlah, zuk, padanlah kau, rasakanlah. Bayangkan tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala kata begitu, kau rasakanlah, ya. Dan kami sekali-sekali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab, ya. Bukan makin sedap, maka makin sejuk, makin azab. Ya, kita dengar azab tuan-tuan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة القائمة. InsyaAllah kita sambung sikit kita tuan, ya. Jadi kehidupan dunia ini sebenarnya adalah, ya, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi janganlah kita menolak, ya, untuk menerima hidayah, dan kita menolak untuk
hidup secara orang yang beragama, ya. Dan agama itu adalah sesuatu yang hak yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuba kita renung adalah surah Al-Mulk yang selalu kita baca selepas Isyak tu, ayat yang kedua tu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah nak menguji siapakah di kalangan hamba-Nya yang paling ahsan, yang paling cantik, yang terbaik dari segi amalannya. Ya, kita percantikkanlah amalan kita, elokkan amalan kita, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, yang ketiga tu, wa husni ibadatik. Percantikkanlah ibadatku. Ya, pada Tuhan nak tengok siapakah di kalangan kita ni yang paling cantik, yang paling ahsan, ya, yang paling terbaik amalannya. Ya. Yang kedua, sebagai kesimpulan daripada ayat yang kita bacakan tadi, ya, hidayah itu mahal harganya. Ya, kita kena cari, kita kena minta, kena mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kalau mereka yang jauh daripada hidayah, dapat dikatakan bahawa hatinya masih lagi keras. Hati yang keras. Tapi kalau didapat hidayah, maknanya hatinya lembut. Ya, hatinya lembut. Bila diberi nasihat, dia ikut. Bila diberi peringatan, dia akur. Maknanya ada kelembutan hatinya di situ. Bersyukurlah kepada Allah siapa yang hatinya lembut dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia hatinya itu berpenyakit. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali, ya, salah satu daripada tanda hati yang berpenyakit, bila diberi nasihat, dia tidak mau menerimanya. Bagi ubat, tak nak makan, buang. Itu tanda hati berpenyakit. Sendiri tahulah hati kita, orang tak tahu. Ya? Jadi saya kira sekarang itu saja. Ya, berbaik-baiklah dengan orang baik-baik supaya hati kita lembut. Kalau masih keras juga, mendampingilah, santunilah orang-orang miskin. Ya, santunilah orang-orang miskin. Baik kita hati kita lembut. Dan banyakkanlah zikir selepas subuh. Ya, kita baca apa tu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Bacalah 40 kali selepas subuh. InsyaAllah hati kita khusyuk, tawaduk, lembut dengan peringatan-peringatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja. Mohon maaf kita dapat kesilapan dan keterlanjuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.